Okey, standard pembelajaran. Okey, apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita akan dapat? Pertama, menyatakan maksud dan menerangkan reka bentuk aquaponik. So, ini standard pembelajaran kita hari ini. Okey, kalau kamu tengok pada skrin, pernahkah anda melihat sistem ni? Pernah nampak tak sebelum ni? Pernah. Pernah? Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh sistem aquaponik. Okey, kalau kamu tengok sistem aquaponik sekarang, reka bentuk aquaponik ni sekarang menjadi salah satu landscape. Okey, kalau di negeri Jepun, di negara Jepun, mereka menjadikan konsep aquaponik ini bukan saja sebagai satu cara untuk mendapatkan makanan dan juga ternakan, membuat ternakan, tetapi dia juga dijadikan sebagai satu landscape. Okey, so kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan aquaponik. Okey, menyatakan maksud aquaponik. Okey, aquaponik ni gabungan daripada dua perkataan, iaitu aquaculture dan juga hidroponik. Apa dia aquaculture? Ama? Ternakan ikan. Ternakan ikan. Okey, apa dia hidroponik? Nabila? Irdina? Tanam tanaman tanpa media tanah. Okey, menanam tanaman tanpa media tanah. Okey, hidroponik ni kamu belajar juga tahun lepas ketika tahun 1 kalau kamu ingat sistem vertigasi, betul kan? Betul. Tahun lepas saya ajar kamu sistem vertigasi. Betul. Betul, yang kamu buat model, yang kita buat mock-up tu. Okay, kalau kamu ingat saya suruh kamu buat mock-up dalam kumpulan, itu yang kita belajar vertigasi tahun lepas. Okay, jadi untuk tahun ni, aquaponik ni adalah gabungan di antara aquaculture dan hidroponik. Dalam satu pusingan air, siapa boleh terang pada saya apa maksud satu pusingan air? Entahlah. Akil? Yap. Sekejap. Amar jawab apa? Entahlah. Kenapa? Okey, baiklah, tak apa cikgu terangkan. Apa yang dimasukkan dalam satu pusingan air bermaksud air yang dalam tangki ikan ini dalam masa yang sama digunakan untuk menyiram tanaman di bahagian atas. Itu maksud satu pusingan air. Okey, air yang sama digunakan. Air yang sama digunakan untuk ternak ikan, air yang sama juga digunakan untuk memberi nutrien ataupun memberikan air kepada tanaman. Itu maksud dalam satu pusingan air. Air yang sama. Okey. Boleh? Boleh. Teknologi pertanian, dari segi definisinya, teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan hidroponik dalam satu pusingan air. Okey, sebelum tu saya tanya, agak-agak aquaculture untuk reka bentuk aquaponik, ikan apa yang sesuai untuk kita bela? Dia kecil-kecil tu. Ikan kecil-kecil itu ikan apa? Ikan bilis? Ikan paus. Ikan laga. Ikan laga? Itu Ha. ikan. Ikan apa? Ikan merah kot. Koi. Ikan koi. Okey, dia yang sesuai untuk aquaponik ni adalah ikan air tawar. Tahu ikan air tawar? Tahu. Ikan. Cuba bagi contoh. Faris, cuba bagi contoh ikan air tawar. Ikan keli. Ikan keli, bagus. Okey. Haruan. Ikan haruan. Lagi.
Ikan toman. Ikan toman. Okey. Pokok. Patin. Okey. Itu dari segi ternakan ikan. Tanaman? Agak-agak tanaman yang macam mana sesuai untuk kita tanam menggunakan kaedah aquaponik? Sawi kot. Bagus sama. Sawi. Ataupun sayur-sayuran yang berdaun hijau. Okey, sawi. Semua dah hijau cikgu. Yelah, berdaun hijau, berdaun. Daun hijau. Dia lama. Okey. Amboi suka. Syakiri tunjuk dekat sini. Okey, sawi, bayam, semua boleh lah. Okey? Okey, so kita teruskan dengan penerangan yang seterusnya. Okey, 3 unsur yang penting dalam sistem aquaponik. Bermaksud bila kita buat sistem aquaponik, 3 benda ini wajib ada. Okey? Ataupun 3 benda ini penting untuk memastikan sistem aquaponik itu berjalan ataupun berfungsi dengan baik. Okey? Unsur yang pertama adalah ikan. Silakan sebab aquakultur mesti ada ikan. Okey, unsur yang kedua mesti ada tanaman. Okey, dan last sekali unsur yang ketiga adalah bakteria. Bakteria ni apa, Akil? Amonia. Amonia. Okey, bagus. Airil? Saya nampak Airil di sini. Insaf dah kot. Astaghfirullahalazim. Diam. Okey, so bakteria. Okay, kita tengok macam mana 3 unsur ini berfungsi. So, unsur yang pertama ikan, kita tengok macam mana ikan tu berfungsi. Ikan ini berfungsi bila dia mengeluarkan sisa makanan. Okay, yang mengandungi amonia dan kotoran. Okay, so kita bagi makanan pada ikan, so ikan makan, sisa makanan daripada makanan ikan tu dia akan bertukar, kemudian sisa makanan itu mengandungi amonia dan kemudian ikan mengeluarkan kotoran. Kotoran ni najis ikan lah. Okay. Dan selalu kalau kamu tengok najis ikan ni dia dalam bentuk pepejal, betul? Hanya panjang. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah seterusnya fungsi bakteria. Okay, bakteria ini berfungsi menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja kepada tanaman. Okay, jadi bakteria ni ubah amonia itu menjadi nitrat dan zat. Okay, jadi macam mana sisa makanan ni naik? Sebab dia dalam satu pusingan air kan. So air yang sama guna untuk ikan. So bakteria tu ubah sisa makanan dan kotoran menjadi baja. Bahasa senang dia, okay? Menjadi baja dan bawa kepada tanaman. Jadi akar tumbuhan atau akar tanaman akan menyerap baja dan menapis air yang disalurkan semula ke bekas ikan. So kalau kamu tengok tanaman ini berfungsi sebagai penapis. Supaya air yang turun itu semula dia akan jadi bersih. Faham ke? Faham. Okey. Cikgu Ya ada nak tambah? Tak ada okey. Okey. So kita sambung. Seterusnya sekejap. Okey. Ini contoh tanaman dan juga ternakan yang sesuai untuk sistem aquaponik. Okey, pertama ternakan hidupan ni ikan lah. Dan ikan yang sesuai adalah ikan air tawar. Macam kamu bagi contoh tadi, ikan tilapia, ikan keli, ikan patin, ikan sepat. Okey, so ini contoh-contoh ikan yang sesuai untuk digunakan. Boleh tak kalau kita tanam ikan perhiasan? Yang kita tak boleh makan. Tak boleh. Tak boleh. Boleh.
Tak boleh? Tak. Boleh tak? Boleh. Boleh kot. Boleh. Okey? Boleh. Selagi dia Sekejap, boleh nampak skrin tak? boleh. Boleh. Nampak skrin nampak? Kenapa pada saya tak nampak skrin? Itu dia Okey, tak apa. video. Video ni pause. Sekejap. Skrin saya ada masalah. Ni keluar macam tu. Sorry. Sekejap ya. Okey, nampak dah? Okey, tanaman yang sesuai untuk sistem aquaponik yang pertama, itu dah saya cakap tadi, sayuran yang berdaun hijau. Betul dah saya cakap. Okey. Itu merah. Bayam, kangkung, sawi, kailan. Okey, pokok tanaman yang berbuah yang sesuai, contohnya macam tomato, cili kecil, cili besar itu boleh lah. Tapi pokok pokok buah-buahan, pokok yang besar tak boleh. Okay, dia pokok yang kita tuai sekali ataupun 2 kali, kemudian kita akan tukar tanaman yang baru. Ada apa-apa soalan tak? Okey, kita pergi pada satu tajuk yang seterusnya, iaitu subtopik yang seterusnya, tujuan aquaponik. Kenapa kita susah-susah nak belajar tentang aquaponik? Apa kelebihan dia kalau kita gunakan sistem aquaponik? Okey, sebenarnya kalau kamu tengok ya, aquaponik ni sesuai digunakan kalau kita adalah penduduk di bandar. Okey, sekarang kita maklum kan, bila duduk di bandar, contohnya bandar besar, Kuala Lumpur, Ipoh, kalau kita tengok Manjung pun dah ada dah rumah yang bertingkat, betul? Kita tak ada tanah ataupun kita tak ada ruang untuk bercocok tanam. Berbeza kalau kita duduk kampung, betul? Ada tanah yang luas. Ataupun kalau kamu duduk rumah teres yang biasa pun, kalau kamu tanah dia terhad sangat. Ataupun kalau kamu tengok kebanyakan family simen je semua tanah, betul? Okay, jadi tak ada ruang. Jadi dengan ada reka bentuk aquaponik ini, sistem aquaponik ni, kita boleh tanam pokok dan ternak ikan tanpa menggunakan ruang yang besar. Okay, so kita tengok tujuan aquaponik. Pertama, mengekalkan kualiti air. Kualiti air ni tadi macam tadilah, kalau kita bela ikan sahaja, betul? Kalau kita guna kaedah takungan, air dia akan berbau. Okay? Kalau kita guna akuarium pun, kalau kamu tengok, kalau kamu menggunakan akuarium dan pakai pump, dia ada satu bahagian yang dinamakan sebagai penapis, betul? So air tu naik kena tapis. Jadi aquaponik ni dia buat satu benda yang lebih bagus, bahagian penapis tu dia tanam pokok. Okay, itu mengekalkan kualiti air bermaksud air itu akan sentiasa bersih. Okay, sebab dia ada penapis. Yang kedua, mengurangkan kadar amonia dalam air untuk dimanfaatkan oleh organisma lain. Apa dia organisma lain? Bakteria. Ya, Mak Akil? Akil ni jawab tu. Apa dia, Akil? Amoeba. Apa? Oh, okey. Okey, yang ketiga, menjimatkan ruang. Ini yang saya terangkan tadi, menjimatkan ruang. Okey. Dan yang last kali, dapat menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak, iaitu kita dapat tanaman dan kita juga dapat ternakan. Okey, dapat dua-dua. So mungkinlah dalam seminggu sekali tak payah pergi beli ikan. Okey, ambil saja ternakan yang kamu. So sayur tak payah beli. Okey, tanam je sendiri. Okay, itu maksud dia menghasilkan 2 jenis makanan manusia serentak, tanaman dan ternakan. Tapi kalau kamu bela ikan gapi, ikan yang kecil sebagai perhiasan, tak boleh lah. Okay?
Okay. Sistem kitaran aquaponik adalah sistem pengairan air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke kolam. Okay. Ini dia tunjukkan macam mana air itu bergerak yang dinamakan sebagai satu kitaran air ataupun satu pusingan air. Okay. Kalau kamu tengok anak panah tu, okay, air daripada tangki ikan bergerak menggunakan pam air. Naik ke atas, mengairi tanaman kamu melalui media penanaman. So, media penanaman inilah yang akan menapis kotoran dan juga sisa makanan daripada tangki air ni, daripada tangki ikan. So, turun semula ke bawah dan air yang lebih bersih, air yang bersih akan turun semula ke kolam ikan. Okey, ini cara untuk melaksanakan aquaponik. Okey, kalau kamu tengok buku teks muka surat 120. Okey, ada dua cara kita boleh gunakan untuk buat aquaponik. Yang pertama secara takungan. Okey, secara takungan ni, okey kamu tengok ya. Pertama, guna kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Ikan dipelihara dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan dengan akar yang terendam. Okey. Kaedah takungan ni dia boleh dua. Satu, tanpa menggunakan elektrik pun boleh kalau kita ternak ikan yang tidak memerlukan oksigen, contoh macam ikan air tawar. Okey, tak perlu menggunakan pam. Tapi kalau nak guna pam pun tak apa. Okay, so dia ada dua. Kalau kamu tengok yang dalam gambar ni dia ada punca elektrik, dia pakai pam. Okay, gambar yang kedua kalau kamu tengok yang real ni dia bela ikan laga, dia tidak memerlukan pam. Tapi kalau kaedah takungan ni yang tidak menggunakan pam ataupun yang air tidak mengalir, satu benda yang kamu perlu tahu, seboleh-bolehnya takungan air itu perlu ditutup rapat. Okay, kalau guna kaedah takungan, bahagian atas tu tutup supaya benda asing yang lain tak masuk dalam air. Okay? Sebab dan satu lagi kalau kita tutup rapat, kalau satu kelemahan kaedah takungan, bila air dia tidak berputar ataupun tiada kitaran air dia akan berbau sikit. Okay, berbau busuk. Okay? Jadi bila tutup rapat tu, air dia tak keluar lah, bau pada air tu tak keluar lah. Okey, boleh faham? Secara takungan, kamu kena tahu dua-dua cara aquaponik ya, sebab amali nanti kamu akan buat salah satu secara individu. Kaedah takungan ni kaedah yang paling mudah buat. Kita boleh buat dengan barang-barang kita semula saja. Okay, botol minyak, botol mineral pun boleh. Okay, so cara yang kedua adalah secara kitaran. Secara kitaran ni kita kena menggunakan dua bekas yang berbeza. Okay, tangki ikan dan juga bekas tanaman yang berasingan. Okay, tetapi kelebihan dia untuk aquaponik secara kitaran, akar tanaman lebih terjamin sebab dia tak terendam dalam air. Okay, yang kedua, mengurangkan risiko busuk akar. Okay, setengah tumbuhan, setengah tanaman, okay, kalau dia akar dia sentiasa tenggelam, akar tanaman itu akan busuk dan dia akan menyebabkan pokok tu mati ataupun pokok tu tak tahan lama. Okay? Media tanaman yang digunakan untuk membuat aquaponik secara kitaran ni ada banyak. Okay, tapi contoh yang dia bagi kat sini, hydroton. Pernah tengok tak hydroton? Tak pernah? Okay, hydroton ni kalau ikut Cikgu Hia punya ni, dia kata macam boba. Betul Cikgu Hia? Okay, Bola. Okay, hydroton ni dia bentuk bulat-bulat, warna coklat kalau tak kena air.
So bila dia dah terendam dengan air, dia akan jadi warna hitam lah. Dia perbuat daripada tanah liat yang dibakar. Okay, jadi bulat-bulat. Okay, hydroton, kerikil. Tahu kerikil? Tahu batu kerikil? Okay, kalau kamu nak tengok contoh media tanaman ni, kamu boleh buka buku teks muka surat 124. Dekat buku teks muka surat 124 tu dia ada tunjuk contoh. Okay, tapi kita belum pergi nak subtopik tu, tapi untuk hari ni untuk kita tengok. Okay, dekat situ dia ada 5. Pertama hydroton, kamu tengok yang bulat-bulat tu. Okay, itu hydroton. Kemudian batu kerikil, batu yang kecil-kecil. Okay, kemudian kita ada rock wool. Rock wool tu adalah serbuk kayu yang dimampatkan. Okay, kemudian kita ada perlite. Perlite ni dia bukan batu tau. Dia macam gabus. Tujuan dia untuk perlite ni kita gunakan, dia boleh terapung. Okay, hydroton dengan perlite ni dia akan terapung dalam air. Okay, dan last kali adalah kokopit. Kokopit. Tahun lepas belajar dah kokopit. Apa dia kokopit? Irdina, apa dia kokopit Irdina? Siapa boleh jawab? Apa dia kokopit? Tahun lepas kita belajar dah kokopit. Amar tahu tu. Kokopit tu apa? Tak ada yang nak respon? Akil? Baja. Baja? Tak, tanah ke apa tu? Tanah. Kelapa kot. Sabut kelapa. Betul. Amak jawab tu kelapa je. Akil, sabut kelapa. Sabut kelapa yang telah diproses. Kalau kamu ingat, kita belajar fertigasi tahun lepas. Sebab saya ajar kamu form 1 je, saya memang ingat saya ajar kamu. Okay, saya ada tunjuk kat kamu. Okay, macam mana bentuk kokopit. Okay, dia jadi sabut kelapa yang tinggal terurai. Betul? Satu-satu macam tu. Ataupun yang dah hancur sikit, dia ada 2. Okay, so sebab kita tak guna tanah kan, jadi kita boleh tukar media penanaman ni antara 5 ni lah, mana yang sesuai untuk digunakan. Okay, untuk secara kitaran ni, dia mesti pakai punca elektrik dan mesti pakai pam air. Okay, kalau tak dia tak boleh jadi secara kitaran. Itu bezanya kitaran dengan takungan. Okay, kalau tadi saya cakap takungan, dia pakai pam air pun tak ada masalah. Betul? Sebab dia cuma menggerakkan sahaja air itu. Okay? Tak pakai pun tak apa. Itu takungan. Tapi kalau secara kitaran, mesti pakai punca elektrik dan juga pam air. Sebab tujuan dia pam air itu untuk memastikan air itu bergerak dan naik ke atas sebahagian media tanaman. Okey. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya pada saya? Atau pada Cikgu Ihya? Boleh tolong jawab? Tak ada. Faham tak? Jangan malu. Tak ada. Serius lah. Kalau tak ada, kita nak tanya ni. Ya, tak jelas suara. Abah nanti. Hello. Cikgu Ya tak dengar suara. Tak jelas Halo. Oh my, tak kuat. Sekejap ya. Halo. Dengar tak? Okey, jadi untuk hari ini 3 benda yang kita belajar. Maksud aquaponik, tujuan aquaponik dan juga apa satu lagi? Cara aquaponik dilakukan ataupun dilaksanakan. So 3 benda. Boleh dapat untuk 3 ni? Nabila boleh?
Takut. Cuba buka kamera. Cuba semua buka kamera, boleh? Sekejap. Ni saya bersepah. Wih, tak apa, bersepah pun. Saya bersepah. Airil, dah lama tak nampak Airil. Hari ni Airil ada. Siap. Ha, cepat buka kamera. Bukti hari ni. Tak. Baca. Airil say hi ke? Ha, Amak tengok lagi yang lain. Cepat. Cek. Dah hilang dah Amak. Cepatlah, jari kita nak selfie. Alamak. Belum mandi aku. Tak apa, bukan. Jangan cakap. Kalau tak cakap orang tak tahu. Dah mandi ke belum? Tak apa. Jangan cakap. Kalau tak cakap orang tak tahu. Dah mandi ke belum? Bukan Okey. orang pun. So untuk hari ini saja penerangan saya. Sekarang saya akan bagikan link untuk kehadiran. Okey, dan juga ada sedikit latihan live worksheet. Boleh ya? Jawab terus dapat markah. Okey, screenshot bagi pada saya ataupun bubuh dalam grup. Boleh setengah jam lagi. Live worksheet. Boleh ya? Jawab terus dapat markah. Okey, screenshot bagi pada saya ataupun bubuh dalam grup. Boleh setengah jam lagi. Okey, ada satu benda yang saya nak bagi tahu pada kamu. 16 sehingga 20 hari bulan, okay, lebih kurang 2-3 minggu lagi akan ada exam. Okay, dinamakan sebagai ujian pertengahan tahun fasa pertama. Okay, jadi saya harap kamu boleh bersedialah. Okay, exam dalam masa 1 jam 30 minit. Jadi nanti nanti cikgu guru kelas akan bagi kamu jadual. Kamu tengok, tak silap saya RBT hari Rabu. Okay, jadual tu RBT tu hari Rabu pukul 2. Okay, pukul 2 sampai 3.30. Jadi saya harap semua dapat bersedialah untuk ujian ni. Kamu tak akan jawab secara online, kamu akan jawab secara offline. Pertama, sediakan buku nota. Kalau tak ada buku nota, kena ada kertas A4 untuk kamu salin jawapan. Bukan salin jawapan, buat jawapan. Kemudian hantar pada cikgu. Okay? Bab mana yang masuk nanti cikgu akan maklumkan kemudian. Okay, boleh? Bersedialah untuk peperiksaan. Lama dah tak exam kan? Bersedialah untuk peperiksaan. Lama dah tak exam kan? Okey, sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa nak cakap? Lepas ni, esok kita ada kelas. Esok kita ada kelas kan? Pukul berapa kelas? Waktu bila? Esok kelas pukul 3.30 sampai 4.30. Okay, so jadual kita untuk kali ni hari Khamis dan juga hari Jumaat, betul? Hari Khamis macam ni lah pukul 12 sampai pukul 1. Hari Jumaat 3.30, 4.30. So esok Cikgu Hia akan mula mengajar lah dalam kelas kamu. Jadi saya harap kamu boleh bagi kerjasama yang baik pada Cikgu Hia.